yang 3 bulan berturut-turut kan. Ini pengakhirannya sekarang. So mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita pengakhiran yang terbaik bagi ketiga-tiga bulan haram ini, dan Allah mengurniakan kita lagi bulan-bulan yang mulia ini lagi dan lagi. Allahumma amin. Okey, kita terus pergi kepada hadis yang berikutnya insya-Allah. Macam biasa kita cuba untuk bersegera sebab masa kita setengah jam aja, ataupun tak sampai setengah jam pun sebenarnya. Jadi saya boleh besarkan sikit lagi ya. Okey. So, kita sampai pada hadis yang ke-36 daripada kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-12 daripada bab sabar, kitab Riyadhus Shalihin. Kita baca insya-Allah hadis ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasilin anil Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'na bihi fid dharain amin. Qala وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه. Sayyidina Abu Abdurrahman, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, seolah-olah aku masih melihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang seorang nabi daripada para nabi salawatullah wasalamuhu alaihim. Seolah-olah aku melihat Rasulullah bercerita tentang seorang nabi daripada para nabi. Jadi siapa nabi itu? Yang ini para ulama berbeza pandangan. Sebahagian mengatakan Nabi itu adalah Nabi Nuh alaihi salam, manakala Imam Al-Qurtubi mengatakan yang dimaksudkan dengan Nabi dekat sini ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang bercerita dan yang diceritakan. Kedua-duanya sekali. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Jadi maknanya cerita tentang baginda sendiri. Darabahu qaumuhu, dipukul oleh kaumnya, fa'admauhu, lalu mereka mencederakannya, mengalir darah pada wajah baginda, wa huwa yamsahud dam an wajhi, dan baginda menyapu darah daripada wajah baginda. Yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah kaum aku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadis ini menunjukkan sabarnya para anbiya, betapa mereka menanggung kesusahan pada jalan menyampaikan dakwah mereka kepada manusia. Antara akhlak para nabi adalah membalas kejahilan orang yang jahil dengan keampunan, dengan kesabaran, dengan lapang dada, dan mereka tidak akan membalas kejahatan orang yang jahil dengan kejahilan juga, dengan perbuatan orang jahil juga. Yang tak balas balik. Kalau kita rasa nak balas balik sama macam orang buat pada kita kan, walaupun perbuatan tu bukan bagus mana pun, tapi kita rasa biar padan muka, kita rasa macam tu. Tapi nabi-nabi tidak, mereka tidak akan membalas, tidak akan melakukan kepada orang jahil seperti mana perbuatan orang jahil tersebut kan. Dan kita ni salah satu daripada cara untuk kita mencontohi akhlak Nabi SAW adalah menanggung kesusahan. Dan sampai ke tahap cedera wajah baginda, darah baginda mengalir, lagi-lagi contohnya dalam perang Uhud kan. Dalam perang Uhud yang wajah baginda SAW yang mulia cedera dan mengalir darah, tetap baginda hanya menyatakan Allahumma ghafir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah untuk kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Jadi minta ampun untuk orang jahil ini
salah satu daripada akhlak Nabi SAW, walaupun orang tersebut menyakitkan kita. Agar kita minta ampun untuk mereka. Dan ya Allah, ampunkanlah dia. Ya Allah, ampunkanlah dia. Sebenarnya dari satu sudut psikologi pun, sebenarnya dia membantu kita sabar. Bila kita kan, bila kita sebut macam tu, kita akan jadi macam apa namanya ni, jadi lebih mudah sabar. Kan kita sabar. Bila kita sebut ya Allah, ampunkan aku, ampunkan mereka, ampunkan mereka, ampunkan mereka. Dalam keadaan macam tu sebenarnya memang dia membantu sangat kesabaran kita. Kalau tidak, kita akan rasa macam dia hanya buat salah pada kita. Kan? Dia buat salah pada kita, jadi kita yang kena balas dia. Kita yang kena hukum dia. Kita rasa macam tu. Tapi kita kena ingat yang dosa dia yang sebenarnya adalah dengan Allah SWT. Dan Allah Maha membalas. Lagi kesian kat dia kalau dia dapat balasan daripada Allah Ta'ala dengan balasan yang buruk. Sebab Allah Ta'ala itu salah satunya, Allah Ta'ala ada syadidul azab, azabun syadid dan sebagainya. Allah Ta'ala ni ada azab yang sangat-sangat pedih. Dan mana dia boleh balas? Kita tak boleh balas sama macam mana Allah Ta'ala balas. Dan jadi kesian sebenarnya dekat orang yang melakukan kezaliman itu. Jadi minta ampun untuk dia. Ini dipanggil sebagai rahmah juga kan, kasih sayang. Okey. Seterusnya. Rahmah tu kalau Nabi SAW kan disebutkan rahmatan lil alamin kan. Rahmatan lil alamin. Ini salah satu sifat Nabi SAW. Rahmatan lil alamin. Okey, seterusnya. Yang ke-37 ataupun hadis yang ke-13 daripada dua orang sahabat yang mulia. Wa bi annahu qala wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syawkatu syakuha illa kaffara Allah biha min khatayah. Muttafaqun alaih. Wal wasabu al marad. Daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, tidaklah menimpa seorang muslim daripada nasab. Nasab ini kepenatan. Kepenatan. Tidaklah menimpa kepenatan. Lalu letihnya lah kan. Wala wasab. Wasab diterangkan oleh Imam Nawawi di sini al-marad. Sakit. Tidaklah menimpa kepenatan ataupun sakit. Wala hammin. Dan juga sesuatu keluh kesah, kerisauan. Wala hazanin, kesusahan ataupun huznin, kesedihan. Wala adha, dan juga satu benda yang menyakitkan. Wala ghammin. Ghammin ni dalam keadaan yang tak tenteram, dalam keadaan yang susah hati sangat, sedih sangat, kan, sampai digunakan perkataan gham. Gham ni daripada situ jugalah datangnya perkataan yughma alaih dan sebagainya. Maknanya sampai gelap, sampai seolah macam dah gelap dah dunia ni, kan, terlampau stres sangat sampai seolah-olah telah gelaplah dunia ini, macam tu. Stres sangat-sangat, ataupun kita beri istilahkan depression, kan. Hatta syaukatu yushakuha, sampailah satu duri yang mencucuknya, illa kaffarallahu biha, melainkan Allah Ta'ala akan menghapuskan dengannya min khatayahu, sebahagian daripada kesalahan-kesalahannya, sebahagian daripada dosanya. Maknanya dengan sebab dia sabar atas semua musibah-musibah tu ataupun apa juga jenis musibah, maka bila dia sabar, maka dia telah mendapat pahala ataupun telah dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya apa saja sebab yang menyebabkan kita perlu sabar, semuanya adalah menjadi sebab pula kepada penyucian dosa-dosa kita. Kalau kita tengok musibah ni, ada satu musibah yang berbentuk pada badan kita, fizikal kita, pada mental kita. Yang disebutkan tadi ni semua musibah pada mental kita, pada fizikal kita. Kan, penat, demam,
sakit, apa-apalah kan, stres, sedih dan sebagainya. Okey, ini musibah. Tapi ada satu lagi musibah yang lebih besar lagi, iaitu musibah kehilangan pahala ataupun tak dapat peluang dihapuskan dosa. Itu sebenarnya musibah yang lebih besar lagi. Jadi kalau orang tak sabar, maka dia dapat dua musibah sekaligus. Sebenarnya satu musibah iaitu musibah penat, sakit apa semua tu. Tambah pula satu lagi musibah bila dia tak sabar, iaitu dia terlepas peluang untuk mendapat pahala dan dihapuskan dosa. Lagi dahsyat sebenarnya musibah begitu. Dan musibah yang kedua tu sebenarnya lebih dahsyat daripada musibah yang pertama. Sebab demam boleh baik, stres boleh hilang, kan? Kena cucuk duri, lagilah sekejap hilang rasa sakit dia, kan? Tetapi musibah terlepas peluang dapat pahala, musibah terlepas peluang dihapuskan dosa, itu musibah yang mana tak boleh nak recover. Maksudnya dia tak ada datang balik dah. Datang balik tu dalam waktu yang lain pula, benda lain pula lah. Pahala yang lain pula lah. Dia terlepas peluang pahala yang tadi tu kira dah habis lah. Jadi betapa besarnya kesabaran kan. Dan kita tengok dalam hadis ni, sampai duri cucuk pun boleh dapat apa terhapus dosa. Apatah lagi sakit-sakit kita yang lain. Dan dalam hadis ni juga menunjukkan Nabi SAW ambil berat juga tentang musibah-musibah yang hari ni orang sebut tentang mental health. Mental health. Jadi mental health ni pun disebutkan oleh Nabi SAW. Penat, letih. Kadang-kadang kita letih sangat, penat sangat dengan kerja kita seharian. Pagi, petang, siang, malam, daripada subuh sampai malam. Macam-macam benda kita buat kan. Penat, stres, letih. Kadang-kadang siapa ada anak, habis anak kena marah. Siapa ada staff, kadang habis staff kena marah dengan dia. Dan sebagainya. Sebab dia dah stres, dia dah penat sangat. Jadi Nabi SAW sebut tentang benda ni. Maknanya Nabi acknowledge adanya kepenatan, keletihan ini. Dan ada juga apa yang dipanggil sebagai stres dan juga depres. Ada juga kerisauan-kerisauan yang tertentu. Semua benda ni ada. Cuma cara untuk bersabarnya, Nabi SAW ajar, ingat Allah Ta'ala sedang hapuskan dosa-dosa kita. Allah tengah bagi kafarah pada kita. Allah sedang mengkafarahkan dosa-dosa kita. Jadi bila kita ingat benda tu, mudah-mudahan kita akan lebih sabar. Ini kafarah dosa aku ni. Ini kafarah dosa aku ni. Ingat macam tu. Alhamdulillah. Jadi kan kalau dah fikir itu adalah kafarah dosa, kita akan sebut Alhamdulillah. Kita akan syukur. Alhamdulillah, Allah ampunkan dosa-dosa aku. Daripada na'udzubillah, aku kena menghadap dosa tu ke akhirat nanti, lagi naya. Lagi teruk aku. Alhamdulillah, Allah bagi aku benda ni, penat ni, penat sangat-sangat ni, ataupun duri tercucuk ke, ataupun stres ke, ataupun demam ke, ataupun apa-apa sajalah kan, sakit fizikal dan mental. Alhamdulillah, ini semua ni tak seteruk dosa tu dibalas di akhirat nanti. Jadi Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi aku. Sebablah kalau kita tengok para salafus salih, bila ditimpa ujian, mereka boleh sebut Alhamdulillah. Bila ditimpa musibah apa semua, dia orang boleh sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah lu, sebab dia tahu benda ni. Jadi ini antara perkara yang kita selalu kena ingat. Dan hadis yang berikutnya pun lebih kurang sama. Cuma yang ni lebih kepada apa yang berlaku pada baginda Rasulullah SAW sendiri. Hadis yang berikutnya, wa bi an qala wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak fa qultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan syadida. Qal ajal inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum. Qultu dzalika anna laka ajrain. Qal ajal dzalika kadzalik ma min muslimin yusibuhu adha syaukatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyi'atih wa huttat anhu dhunubuh kama tahuttu syajaratu
waraqaha. Muttafaqun alaih. Al-wa'ku maghthul humma wa qil al-humma. Okey. Apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini, beliau kata, aku jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku jumpa, maknanya aku masuk, aku menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam keadaan demam, ya, demam. Kalau kita kata masuk kat sini tu dia menggunakan perkataan yu'ak kan, yu'ak dekat sini ni Imam Nawawi terjemahkan al-wa'ku maghthul humma wa qila al-humma. Maghthul humma maksudnya adalah kena sedikit demam, kena sedikit demam. Ada sebahagian pula kata demam. Senang cerita macam itulah. Jadi Sayyidina Ibnu Mas'ud tanya, ya Rasulullah, engkau demam dengan demam yang teruk. Wa'kan syadidah, demam yang teruk. Jadi panas betul demam ni. Lebih kurang macam itulah kan kalau kita bercakap. Demam panas sangat ni. Dia punya komen macam itulah. Jadi apa kata Nabi SAW? Ajal ini aku kama aku rajulan minkum. Aku pun demam seperti mana dua orang daripada kalian demam. Maknanya double daripada kalian. Jadi ini cara Nabi SAW jawab, dan Nabi SAW jawab dengan penerangan yang betul, penerangan yang jelas, supaya sahabat tak adalah rasa Nabi-Nabi ni tak ada demam, Nabi-Nabi tak ditimpa apa-apa. Bahkan Nabi ditimpa lebih lagi, double daripada orang biasa. Tapi hebat Sayyidina Ibnu Mas'ud kan, Sayyidina Mas'ud terus faham. Sayyidina Ibnu Mas'ud kata, demikian kerana bagimu dua pahala, bagimu dua pahala. Jadi maknanya double juga pahalanya. Lalu Nabi SAW menjawab, ajal, ya. Ya ni dia perkataan ajal dia lebih kuat daripada perkataan na'am. Jadi disebutkan ajal, ya. Bahkan begitulah. Zalika kadzalik. Macam itulah. Ma min muslimin yusibuhu adza. Tapi Nabi SAW sebutkan, tak adalah seorang Muslim yang ditimpa satu perkara yang menyakitkan dia, walaupun hanya dicucuk duri, syaukatun, satu duri, ataupun lebih daripada itu, melainkan Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya, akan dikafarahkan segala salah silapnya, dihapuskan dosa-dosanya dan gugur dosa-dosanya seperti mana sebatang pokok menggugurkan daun-daunnya. Jadi kita tengok daun gugur kan daripada pokok, kita bayangkan dosa kita jatuh, gugur satu dosa jatuh, gugur daripada diri kita apabila kita ditimpa satu perkara yang menyedihkan kita, yang menyakitkan kita, yang memenatkan kita dan sebagainya. Ini semua adalah cara Allah Ta'ala nak gugurkan dosa. Tapi Nabi kan tak ada dosa. Nabi SAW tak ada dosa. Jadi hadis ni, bila Nabi SAW terangkan, sebenarnya Nabi nak tunjukkan bahawasanya secara umumnya manusia kalau sakit memang inilah dia. Allah Ta'ala nak hapuskan segala salah silap dan dosa dia. Bukan pada baginda maksum. Dan baginda maksum. Baginda telah diampunkan oleh Allah Ta'ala salah silap baginda yang terdahulu dan terkemudian. Baginda memang tak ada buat dosa. Jadi yang dimaksudkan dengan hadis ni adalah untuk kita lah. Dan hadis ini juga sebenarnya pengajarannya adalah kita akan fikir Nabi yang tak ada dosa itu pun ada demam yang teruk. Nabi yang tak ada dosa itu pun perlu bersabar atas demam yang teruk dan sakit yang teruk. Ini kan pula kita. Ini kalau kita lagilah. Kita yang banyak dosa, lagilah patut Allah Ta'ala kurniakan kita perkara-perkara tersebut, kepenatan tersebut supaya digugurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan setiap kali kita ditimpa apa juga kepayahan, kesakitan, kepenatan dan sebagainya, kita digolongkan oleh Allah di kalangan orang yang sabar supaya
Allah Ta'ala kurniakan kita keampunan daripada segala salah silap dan dosa-dosa kita. Allahumma amin. Okay, hadis yang berikutnya pendek. Pendek, so kita boleh baca sekejap, insya-Allah sempat, ada masa 3 minit lagi. Wa anhu qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khaira yusib minhu. Rawahul Bukhari. Sesiapa yang Allah Ta'ala hendakkan kebaikan untuknya, maka Allah Ta'ala berikan dia sebahagian daripada musibah. Yusib itu daripada perkataan musibah. Ya, yusibuhu bi musibatin, maksudnya sama ada pada badannya, pada hartanya, pada orang yang dia sayang dan sebagainya. So yusib dekat situ maksudnya kena ditimpa musibah. Jadi siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia kebaikan, Allah bagi dia musibah. Lain macam kan? Kalau kita faham, kalau kita faham dia tu, maka kita akan lebih tenang. Tapi selalunya kita tak faham macam tu. Kan? Kita terus apa ni, kita tak boleh nak terima. Sedangkan rupanya siapa yang Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepada dia, Allah bagi musibah kepada dia. Kan? Dan wadabatu yusib bi fathis sad wa kasriha. Tak apa. Okey, ada yusab dan juga yusib. Puan nombor ni salah, numbering ni salah. Numbering 40 tu patutnya dekat bawah. Okey, sikit lagi 2 minit insya-Allah sempat. Hadis yang seterusnya, wa bihi anhu qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu fa in kana la budda fa'idan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Ini juga berkaitan dengan sabar, iaitu Nabi SAW kata, janganlah seseorang daripada kalian berharap-harap kematian, berangan-angan supaya dapat kematian cepat. Janganlah minta-minta mati cepat, kerana satu kemudaratan yang menimpanya, kerana satu musibah terus minta biarlah aku mati, mati lagi bagus macam ni, kan? Jangan macam tu. Tetapi kalau terpaksa sangat pun, maka sebutlah, ya Allah, hidupkanlah aku kalau hidup itu lebih baik untuk aku, dan matikanlah aku jika mati lebih baik untuk aku. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala lebih mengetahui. Allah Ta'ala tahu mana yang lebih baik untuk kita. Dan Allah, biarlah kita serahkan pada Allah yang memilih antara hidup ataupun mati kita. Kan? Bukannya kita yang minta-minta agar cepat mati. Tetapi minta mati ni, dia ada tempat-tempat yang boleh minta mati. Tapi bukan minta mati segera macam mana. Minta mati kerana rindu pada Allah. Ni para wali Allah biasa je. Dan ya Allah, aku rindu sangat pada engkau. Syauqan lillah. Yang itu memang ada. Jadi kematian yang diharapkan itu kerana rindu sangat nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana tak tahan tanggung sakit, tapi tak sabar nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan siapa yang rindu nak bertemu dengan Allah, Allah rindu nak bertemu dengannya. Jadi memang ya, dalam keadaan macam tu cerita lain. Jangan pula kita kata jangan berharap mati, lain. Macam tu juga kalau orang yang pergi berperang di jalan Allah, dia berharap supaya dia mati syahid. Kan, aku perang ni bukan apa, aku nak mati syahid. Kan para sahabat kan macam tu. Jadi itu pun tak termasuk dalam larangan ni. Jangan pula kata kita kan tak boleh harap mati. Ada pengecualian dia. Kan macam tu juga contohnya dekat nak mati dekat Madinah contohnya. Jadi bila dia sampai dekat Madinah, ya Allah, biarlah aku dapat kematian dekat sini ya Allah. Bukan maknanya dia minta mati itu secara umum macam tu je sebab tak tahan musibah, tak. Tapi sebab dia nak ditanam di Baqi'. Jadi dia berharap supaya dia dimatikan ketika mana dia mengunjungi Madinah. Tapi saya biasa juga bagi contoh ni pada sahabat-sahabat, kadang-kadang orang pergi Madinah ni dia minta juga, ya Allah, bagilah aku mati dekat Madinah ya Allah, bagilah aku mati dekat Madinah ya Allah. Tapi bukan trip kali ni, trip umrah yang lain-lain. Nanti lagi berapa puluh tahun aku datang, matikan aku kat sini. Kan? Takut juga dia. Ataupun kerana takutkan fitnah dalam agama. Sebab berlaku fitnah dalam agama yang terlalu dahsyat. Ya Allah, biarlah kau selamatkanlah aku daripada dunia ini tanpa aku dikenakan fitnah. Tanpa ditimpa fitnah dunia yang sangat dahsyat, fitnah pada agama yang sangat dahsyat pada zaman kita sekarang. Macam tu
lain. Maknanya dia punya permintaan untuk mati itu bukan sebab tak tahan dengan musibah. Dan antara pengajaran hadis ini juga adalah kita tak tahu mana yang lebih baik, mati ataupun hidup. Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Kita jangan ingat hidup itu lebih baik untuk kita, dan kita juga jangan ingat mati itu lebih baik untuk kita. Jadi semua tu Allah Ta'ala saja yang lebih mengetahui. Wallahu a'lam. Tak ada soalan Soalan kalau ada dekat ruangan chat. Tak ada soalan dekat ruangan chat. Kalau ada nak buka mikrofon untuk tanya, boleh saja sekejap, dalam 2 minit mungkin. Nak kena pergi ke Medan Marah, ada ceramah. Ada soalan dekat chat. Apa maksud sabar yang sebenar bila seorang ditimpa musibah? Adakah kita hanya boleh mengadu dengan Allah Ta'ala? Ini kita ada sebutkan pada pengajian kita yang lepas, ataupun dua yang lepas, tak ingat yang mana satu. Kita ada sebutkan tentang antara makna sabar ini adalah kita betul-betul hati kita ni, kita tidak memberontak, tidak marah dengan perbuatan kita. Sabar tu bukan maknanya tak marah. Sabar tu bukan tak marah, tapi sabar itu kita tak bertindak dengan marah tu. Nanti kita akan baca juga hadis yang berikutnya bagaimana Nabi SAW merah muka. Maknanya ada juga bagaimana Nabi SAW berubah wajah baginda. Bukan bermakna baginda tak sabar. Baginda lah orang yang paling sabar kan. Cuma hadis tu bila tunjukkan sampai berubah muka tu menunjukkan bahawasanya adanya sabar walaupun dalam keadaan sampai kita geram dan sebagainya. Kemudiannya, adakah maknanya bila kita kata sabar, maknanya kita tak boleh nak mengadu pada orang lain? Jawapannya, sabar bukan bermakna kita tak boleh mengadu. Sebab Nabi SAW pun jawab, bukanlah maknanya mengadu je, tapi Nabi pun jawab bila orang tanya, sakit, tu orang sakit, ya aku sakit 2 kali ganda daripada orang lain. Kan? Maknanya bukan tak boleh cakap langsung benda yang menyakitkan kita. Kan? Jangan pula tak pergi doktor sebab apa? Sabar dia, Masya Allah, sabar betul dia. Kan? Sakit pun tak pergi jumpa doktor. Tak, itu tak mesti bermakna sabar. Kan? Jadi boleh je pergi doktor, bukan pergi doktor tu, orang yang pergi doktor ni semua tak sabar. Jangan pula kita faham macam tu. Kan? Sabarlah sikit. Kan? Sakit-sakit ni kan semua penghapus dosa. Tak payahlah pergi jumpa doktor. Bukan macam tu. Kan? Jadi bukan bermakna bahawasanya kita tak boleh nak bercakap, tak boleh nak bertanya, kan? Tak boleh nak meminta pandangan dan sebagainya pada orang lain. Mengadu pada Allah SWT, ya, mengadu pada Allah. Tapi sabar ni dia ada banyak level dia juga, banyak peringkat dia. Kan? Dan ada orang yang memang peringkat yang tinggi betul-betul, dia hanya mengadu pada Allah. Dia takkan mengadu pada manusia lain. Dan ada orang yang sabar juga, tapi dia ada mengadu pada manusia, tetapi dengan syarat manusia tu biar yang betul. Salah yang orang ramai sekarang ni adalah mengadu pada manusia yang salah. Kan? Mengadu kat Facebook, mengadu kat Instagram, mengadu kat kawan-kawan, tak siapa-siapa kawan-kawan pun main mengadu je kan. Kawan ramai, lepas seorang-seorang dia mengadu. Cerita benda ni kat orang ni, cerita benda ni kat orang ni dan sebagainya. Itu salahnya bukan pada tak sabar tu, tapi salahnya pada tempat aduan tu. Dan kita doakan juga, ada yang hadir sekarang ni dari hospital, ada yang anak yang sakit, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kesembuhan, dan juga ada yang sedang menanti isteri yang nak bersalin. Sahabat kita tengah sabar menunggu isteri keluar wad ke Dewan Bedah untuk operate melahirkan anak. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan. Allah Ta'ala mengurniakan kesihatan kepada ibu dan juga kepada anak, dan juga Allah Ta'ala mengurniakan zuriat yang soleh dan solehah. Serta kita doakan juga kepada yang mana yang tengah sakit, moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kesembuhan, dan dengan berkat kita membaca hadis-hadis Nabi SAW. Kerana kita pun selalu sebut Nabi SAW itu juga adalah sebab kepada kesembuhan kita, dan sebab kepada kesembuhan kita.
sebab kita doa, sebab kita selawat kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Jadi memang Nabi SAW. Jadi kita sebut nama baginda banyak kali pada hari ini. Pagi ni kita baca hadis-hadis baginda dan mudah-mudahan itu semua menjadi sebab kepada kesembuhan. Ada setengah ulama dulu bila sakit baca hadis Nabi. Kan? Bila sakit dia baca hadis Nabi SAW. Sebab itu antara sebab kepada kesembuhan. Jadi cukup setakat tu insya-Allah untuk pagi ni. Ada soalan tu, dugaan sakit yang teruk adakah penghapus dosa-dosa besar yang silap? Ya, itu salah satu sebab jadi nanti kita sambung lagi insya-Allah pada minggu depan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء أنصاب الخير نكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكثر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا ووفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.